Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Surau Al-Furqan, muslimin dan juga muslimat, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni, pada pagi ni Allah Taala hidupkan kita kembali setelah dimatikan pada malam tadi. Satu nikmat yang sangat bernilai, boleh bangun daripada tidur dalam keadaan sihat walafiat, boleh berjalan pula ke surau sembahyang subuh berjemaah. Satu nikmat, dua nikmat, tiga nikmat yang kita dah kumpul pada pagi ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak bangun langsung, terus tidur selama-lamanya, sebab tidur itu saudara kepada mati. Mati itu adik-beradik kepada tidur. Tidur itu adalah kematian yang pendek. Mati itu tidur yang sangat panjang. So alhamdulillah kita boleh bangun. Ada orang tak bangun-bangun. Ada orang macam kita boleh celek, boleh bangun, boleh berjalan sampai ke surau. Ada orang dia bangun saja tapi tak sampai ke surau. Nikmat yang kedua Allah Taala bagi kepada kita tuan-tuan dalam rahmat Allah. Ya. Dan ada orang dia boleh kekal duduk dalam surau sampailah kepada tazkirah ataupun kuliah pada pagi ini. Tuan-tuan boleh kekal, alhamdulillah, sampai ke saat ini Allah Taala himpunkan kita dalam satu nikmat, duduk dalam majlis ilmu yang dilingkungi, dipayungi, dikelilingi oleh para malaikat. Dan para malaikat tadi tuan-tuan, dia tidak duduk diam. Mulutnya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada dalam majlis ini. Dengan doa mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, dan rahmatilah mereka. Siapa mereka? Kita yang berada dalam majlis zikir dan majlis ilmu pada pagi ini. Sampailah habis, bola malaikat beredar pergi cari majlis ilmu, majlis zikir yang lain pula. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi ini 5 Jun. 5 Jun bersamaan dengan 5 Zulkaidah. Betul ke? Ada situ? Ada? 5 Zulkaidah. Dah dia JAKIM dah ni kot. Dah renew balik dia punya kalender setelah raya mengejut ya. 5 Jun dan 5 Zulkaidah. Sedar tak sedar kita dah habis raya dah, habis Syawal dah. Dah masuk Zulkaidah, dah masuk bulan haji. Apapun tuan-tuan dan masya Allah, kalau cerita bulan haji barangkali awal sangat, cerita buat korban awal sangat. Cerita muhasabah diri. Subuh ni elok muhasabah diri. Bulan Syawal sebulan orang beraya. Dan ada benda-benda baik dalam bulan Syawal yang boleh kita bawa sampai Zulkaidah, sampai Zulhijjah, sampai kita mati. Apa benda agak-agak tuan-tuan? Hak dalam bulan Syawal kita boleh bawa sampai Zulkaidah, Zulhijjah, sampai mati. Apa dia? Apa dia? Yang ada bulan Syawal saja. Bulan lain tak ada. Apa dia? Bercerita saya apa dia? Tuan-tuan buat rumah terbuka bulan lain pada rumah terbuka. Kan rumah terbuka kan ajak orang makan-makan kat rumah. Bulan Syawal kita buat, ya. Bulan lain pun kita buat juga. Apa benda yang bulan Syawal kita buat, bulan lain kita tak buat? Sudah. Ini satu soalan cepu cemas namanya. Muslimat nak jawab boleh, tak masalah. Muslimat boleh guna talian hayat dengan Pak Imam. Nanti dia hantar kat saya. Apakah amalan yang baik dalam bulan Syawal? Tuan-tuan, bulan Syawal je ada benda tu. Kemudian kita boleh bawa dia sampai Zulkaidah, Zulhijjah, sampai kita mati. Kemudian? Pandai.
Mesti ada PhD ni. Agak apa dia? Jawapan dia, bermaaf-maafan. Bulan lain mana ada? Ada bulan Ramadan kita bermaafan? Tak ada. Bulan Syawal ni tuan-tuan, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Maaf zahir batin tu bulan Syawal je. Dia punya tagline dia. Mana ada bulan lain? Zulkaidah ada tuan-tuan jumpa. Kita dah masuk Zulkaidah, selamat masuk Zulkaidah, maaf zahir batin. Ada. Selamat Hari Raya Korban, maaf zahir batin. Orang tak buat. Orang tak ucap pun selamat Hari Raya Korban. Selamat Hari Raya Aidil Adha, orang tak ucap pun. Tapi bila masuk Aidilfitri, ini tuan-tuan ada ya. Negara Arab tak ada. Saya duduk Mesir 4 tahun tak pernah jumpa lagi. Jumpa orang Arab dia ucap selamat maaf zahir batin, tak ada. Maaf zahir tak ada. Kalau ada tuan-tuan, bulan Syawal, taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu sanah wa anta tayyib. Itu ya, kullu am wa antum bi khair. Itu je ada. Tapi dalam dunia Melayu, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, itu memang Melayu punya, orang Melayu. Kalau tak jumpa, Melayu dah tu. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, Melayu dah tu. Negara Arab tak ada tuan-tuan. Dan ini saya tak tahu siapa yang buat sunnah ni. Siapa yang buat sunnah saya tak tahu. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tu dua ayat tu, siapa yang buat saya tak tahu. Siapa reka? Pahala banyak tu. Dia reka pahala banyak. Sebab sejak dia reka, dia dah meninggal, sampai sekarang, malah sampai kiamat, bangsa Melayu akan sebut, orang Islam ni, di Melayu ni akan sebut selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tak tinggal tu. Macam sunnah hak Piramli buat, maknanya amalan baik hak dia tinggal, orang ikut sampai sekarang. Apa dia? Agak apa dia? Piramli yang reka, orang lain tak reka. Tapi sampai sekarang orang buat. Apa dia? PhD kita. Doa bila menyambut hari lahir. Apa dia? Apa yang Piramli buat? Apa yang Piramli reka? Doa menyambut hari lahir. Dulu dua orang tu ikut, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to PhD, happy birthday to you. Itu negara orang putih buat. Tapi dah sampai ke Piramli, dia reka. Dia reka amalan yang baik, doa yang baik. Apa dia? Allah selamatkan kamu. Tengok. Doa. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Haji Bakhil. Allah selamatkan kamu. Doa tu. Tapi dalam bentuk macam lagu. Tak ada masalah, jadi juga doa juga. Cuma tak ada lagu, ada band apa, ada kukiran, tak ada. Allah selamatkan kamu. Kita pun ikut sampai sekarang. Bawa kek, Allah selamatkan kamu. Zikir, ingat pada Allah. Allah, apa dia? Selamatkan kamu. Selamat. 3 kali ulang tu sunnah tu. Allah selamatkan kamu. Ya, nama kita apa dia? Haji Bakhil. Begitu juga selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, tak tahu siapa yang ikut. Tapi pahala dapat banyak dah. Sebab semua orang ikut. Sunnah ni tuan-tuan ialah amalan baik yang dicipta di siapa? Kalau Nabi, sunnah Nabi. Ini sunnah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Azan 2 kali, sunnah Uthman bin Affan. Tarawih beramai-ramai, ada seorang imam, sunnah Umar bin Al-Khattab. Itu sunnah para sahabat. Jadi sunnah ni amalan baik dan direka oleh siapa? Okey. Bila ni saya nak heret ni tuan-tuan, Syawal tu amalan baik itu bermaaf-maafan, bawa sampai bila-bila. Sama kita maafkan orang ataupun kita minta maaf. Bulan Ramadan, tuan-tuan ingat dah bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan, doa yang kita duk baca tiap-tiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau suka beri kemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Masuk Syawal, maaf zahir batin.
Sebenarnya tuan-tuan, sifat pemaaf ni ialah salah satu sifat orang bertakwa. Betul dia buat masuk Syawal, maaf saya batin. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Masuk Syawal, sifat orang bertakwa ialah minta maaf dan suka maafkan orang. Nampak tak? Saya tahu siapa yang reka ni. Orang sini ke? Sama aktiviti mak saya batin tu. Pandai dia buat. Sebab kalau tuan-tuan rujuk pada surah Ali Imran ayat 133, 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu bersegera, wasari'u, surah. Orang Arab kata, ya Allah, surah. Kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, nampak lambat dia, Arab kata, surah. Surah tu cepat, segera. Surah. Barrah, keluar. Barrah tu keluar. Ya. So, orang Arab kata surah, Tuhan kata sari'u, bersegeralah, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Buat apa dia? Ila maghfiratin min rabbikum, mencari keampunan Tuhan kamu, nak bertaubat sekarang. Jangan tunggu masa-masa tertentu bertaubat. Bila pakcik dah start semayang ni? Pakcik dah tak semayang lama ni. Lepas tu dah semayang dah, memayis dah balik lama dah. Dia kata, tunggu saya pencing lah ustaz. Sebab ada orang mati, tak sempat pencing. Bila nak berubah jadi baik ni, tutup aurat ni? Bila balik haji lah, dapat title hajjah, saya berubah lah, tutup aurat. Sebab ada orang tak sempat ke Mekah pun. Sampai ke LA, kat pintu flight, dia tumbang, rebah, meninggal dunia. Tak sempat, tuan-tuan ya. Bila nak berubah ni, saya nak berubah bila dapat cucu. Ada orang tak sempat dapat cucu, dapat anak pun tak sempat, meninggal. Bila nak berubah, saya berubah umur 65 tahun, saya berubah lah ya. Ada orang umur 6 tahun dah mati, 5 tahun dah mati, 16 tahun dah mati, 26 tahun dah mati, tak sempat pun 56. Sebab itu Tuhan kata, segera mencari keampunan Tuhan kamu. Dan syurganya, cari syurga. Kita semua nak syurga ni, masuk syurga. Semuanya subuh sebab apa? Nak masuk syurga. Kita berzikir lepas solat sebab apa? Nak masuk syurga. Kita duduk dalam kuliah ilmu sebab apa? Nak cari syurga. Jalan ke syurga tu, biar jangan sampai sesat. Masya Allah. Semua amalan baik sebab nak syurga. Nabi ajak orang berdakwah. Nabi pergi berdakwah di kota Mekah. Datang rombongan daripada Yaman buat haji, datang rombongan daripada Madinah buat haji, datang rombongan daripada Syam buat haji. Berkumpul kat Mekah. Jadi bila mana Nabi berdakwah, Abu Jahal tolak, Abu Lahab tolak, Nabi berdakwah pada orang luar. Kalau saya ikut awak wahai Muhammad, apa saya dapat? Kamu akan dapat syurga, kata Nabi kepada orang Madinah. Oh, kalau kami ikut kamu, kami akan dapat syurga. Ya, kamu akan dapat syurga. Amalan baik semua bawa ke syurga. Tengok Nabi sebut ya. Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum ya. Kemudian wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Baguslah buat open house ataupun kita belanja orang makan kat kedai, jamu orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahim yang terputus dengan adik-beradik, dengan mak ayah, dengan pak cik, pak saudara, mak saudara yang terputus, sambung balik. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Apa dapat? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kamu pasti akan masuk syurga Tuhan kamu dengan sejahtera. Syurga, semua kita buat syurga, bagi salam, syurga. Jamu orang makan, syurga. Sambung silaturahim dengan adik-beradik yang terputus, syurga. Bangun tengah malam tahajud, syurga. Semua nak syurga, cari. Tapi nak cari macam mana syurga? Di sebalik amalan kebaikan hak kita buat ada syurga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, syurga tu seluas langit dan bumi. Kita rasa rumah kita di Putrajaya ni luas dah, luas lagi syurga. Terkejut kita, Masya Allah, luasnya syurga, seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa syurga ni? U'iddat lil muttaqin,
Syurga disediakan kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat seterusnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alim, orang bertakwa ni tuan-tuan, perangai dia, sifat dia, dia suka infak harta dia. Infak ni tuan-tuan, terpulanglah derma ke, sedekah ke, sumbangan whatever lah, hak baik-baik tu, boleh infak. Infak ni ialah kita lepaskan hak kita untuk tolong orang, terutamanya harta, wang duit, wang ringgit, duit, pitih dan sebagainya. Ada orang datang ke surau ni, dia buat sedekah subuh. Sedekah subuh, dia masuk dalam surah Al-Furqan. Alhamdulillah. Artinya orang ni suka infak. Tiap-tiap pagi datang subuh di surah Al-Furqan, dia masuk dalam tabung dulu. Suka infak. Ini orang bertakwa. Kemudian Tuhan sebut, wal qazimin al-ghaiz. Sifat orang bertakwa nombor 2 ialah dia menahan dan kawal sifat marahnya. Sifat marah semua orang ada. Nabi pun ada sifat marah. Betul, sahabat Nabi, kalau tengok Nabi dalam keadaan merah pada muka Nabi, Nabi sedang marah. Jangan kacau. Tapi Nabi kalau dia marah, dia tak maki orang. Nabi kalau marah, dia tak tumbuk orang. Dia tahan. Nampak pada wajah Nabi, Nabi sedang marah, kata sahabat. Merah muka Nabi. Nabi ni putih. Orang ni putih, kemerah-merahan kulit dia. So kalau dia marah, nampak merah. Sebab tu hidup ni tuan-tuan kena kawal. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang pandai dan menang dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi, adalah orang yang boleh menahan dan kawal sifat marah. Itu orang kuat. Masya Allah. Pagi-pagi nak marah ke? Pagi-pagi ni nak marah kat saya ke? Jangan marah, nanti kena jual, kata Piramli. Itu sunnah Piramli, ya? Jangan marah, nanti kena jual. So apa nak buat? Istighfar. Sebab marah itu kadang-kadang tuan-tuan, syaitan masuk dalam badan kita. Sebab tu bila kita marah, kita buat macam-macam. Bila kita dah buat macam-macam, kita menyesal. Nak marah orang, kita maki dia. Oh sedap masa marah tu, maki. Balik rumah kita duduk diam kejap. La ilaha illallah, astagfirullah. Kenapa aku maki dia? Aku ni ahli surau Al-Furqan. Aku ni jemaah surah Al-Furqan. Kenapa duk maki dia? Ya Allah, astagfirullah. Kenapa nyesal? Masa marah boleh bunuh orang. Lepas tu astagfirullahalazim, menyesal. Masa marah boleh bakar rumah orang, lepas tu menyesal. Masa marah tumbuk orang, lepas tu menyesal. Masa marah kita berlombor dengan orang, lepas tu aksiden, lepas tu menyesal. Sebab apa? Sebab masa marah syaitan masuk. Kita pun layan kehendak syaitan. Kejar dia, langgar dia. Oh, tuan-tuan, bakar rumah dia, bunuh dia, tembak dia, maki dia, pukul dia masa marah. Termasuk jemaah surau juga. Marah kan? Ada orang dia curi tabung masjid. Jemaah surau marah, belasah, mati. Padahal kalau hukuman mencuri tak sampai mati, potong tangan je. Kalau cukup nisab. Itu hukuman Allah tu. Tapi hukuman manusia marah sangat, mati ke orang tu. Dah 30 orang sepak tu, pukul, mati pencuri tu. Yang tu mencuri dia, yang mati tu. Kita hidup ni membunuh. Bunuh. Astagfirullahalazim. Lepas tu menyesal, astagfirullahalazim. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat satu tindakan, ni saya sebut ni ramai berlaku ni. Orang lelaki suami marah kat perempuan, kat isteri. Yang telefon saya, WhatsApp saya ramai. Ustaz, saya nak marah isteri saya, Ustaz. Saya nak marah, saya ceraikan dia dengan talak 30. Geram saya, Ustaz. Jatuh tak, Ustaz? Dia pun guna alasan, saya macam tak sedar lah, Ustaz. Amboi. Masa marah sedar kan. Lepas tu macam tak sedar pula dah. Macam saya ya Allah, saya ikut perasaan, Ustaz. Ada menyesal dah. Boleh tak saya rujuk? Tak boleh dah, dah 30 dah. Tuan kata 3 je. Kau dah telajak 30 dah. Kalau nak mencerai, 1 dulu. Slow, sabar, 1. Jangan 3 terus. Ni 30 dah. Menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa awal-awal tak menyesal? Main tembak 30 je. Sebab syaitan dah masuk. Bila kita dah sepak orang, kita dah bakar orang, dah bunuh orang, syaitan keluar. Aku dah tak ada apa masalah pada. Kau yang buat, aku tak buat. Lalu bila syaitan dah keluar, kita menyesal. Tu yang menyesal, astagfirullahalazim, sebab syaitan dah keluar.
Sebab tu bila kita nak marah, kawal. Sebab takut-takut bimbang ada setan dalam badan kita. Ni marah anak dia goreh kereta. Kereta baru beli, goreh kereta. Goreh kereta. Budak-budak kan dapat kilat cantik dia pun buatlah macam-macam. Dapat kat ayah pukul kat tangan anak tu. Pukul dengan kayu, kat tangan dia kayu pukul. Tangan mana? Pukul. Mak pula ialah sokong ayah beli kereta baru, mak pun pukul lagi, katok lagi. Katok lunyai tangan anak, malam tu demam, besok bawa pergi hospital, doktor kata tak boleh selamat dah. Tangan anak kamu dah hancur dah, tulang dah hancur dah. Sebelum kuman-kuman merebak naik ke atas, kami terpaksa potong tangan anak kamu, dah menyesal dah. Tapi tu masa pukul tu, syaitan masuk. Kalau kita touch-up, kalau polis berapa ringgit je. Ini tangan anak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lepas tu Tuhan kata kaziminal ghaiz, kawal sifat marah. Kemudian nombor 3, wal afina 'anil nas, jadilah orang yang pemaaf kepada orang lain, kata Allah. Sifat bertakwa yang kita puasa Ramadan, tuan-tuan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi orang bertakwa dengan sebab puasa Ramadan. Masuk Aidil Fitri, maaf zahir batin, kita minta maaf dan kita maafkan orang. Itu sifat orang bertakwa. Tuhan sebut dalam ayat surah Al-Imran 133-134, wal afina 'anil nas, sifat orang bertakwa. Tuan-tuan dan mata Allah, hidup kita ni tuan-tuan, tadi lepas mayang kita kata apa lepas mayang? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Itu sunnah Nabi. Istighfar lepas mayang sunnah Nabi. Apa maksudnya? Kita minta ampun dengan Allah, minta Tuhan ampunkan dosa kita. Allah pun ampun dosa kita. Mengapa kita tak nak maafkan kesalahan orang? Kita minta dengan Allah. Kenapa kita minta dengan Allah? Sebab Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Lepas tu kita minta. Ya Allah kan Ghafur, Maha Pengampun, Afuun, Maha Pemaaf. Lepas tu kita berani minta dengan Allah. Tapi kita nak minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi kita pula tak nak maafkan kesalahan orang. Lepas tu saya kata, sifat hak ada dalam bulan Syawal ni bawa sampai Zulkaidah, Zulhijjah, sampai bila-bila. Jangan bulan Syawal je bermaaf-maafan, masuk Zulkaidah bergaduh-gaduhan, bermusuh-musuhan, bermasam-masaman muka. Tak mau dah. Teruskan. Ini sunnah yang baik. Tuan-tuan mati Allah, ada satu ayat dalam surah An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, maafkanlah, kata Allah. Berikanlah kemaafan. Wal ya'fu ni perintah Allah, bukan saya suruh. Maknanya orang tu buat salah dengan kita. Ibu-ibu, kalau suami buat salah, maafkanlah. Ayah-ayah, kalau ibu buat salah, isteri buat salah, maafkanlah. Tuhan cakap, dan maafkanlah. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Kita marah sebab diri kita sempit, dada kita sempit, jiwa kita sempit. Orang yang boleh maaf, dia berlapang dada. Lapang dada, dada dia tak sempit. Orang marah, dada dia sempit. Bila dada sempit, hak kecil jadi besar, meletup. Lepas tu Tuhan kata, dua ni, wal ya'fahu, dan berilah kemaafan, yang ni maafkan orang lain. Wal yasfahu, dan berlapang dada, berjiwa besar, kata Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Jadi seolah Tuhan nak beritahu, kalau kamu nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, kamu kena maafkan orang lain. Kalau kamu maafkan orang lain, aku ampunkan dosa kamu. Kamu nak aku jadi Maha Pengampun, tapi kamu tak nak pemaaf. Masya Allah. What you give, you get back. Kita maafkan orang, kita akan dapat kemaafan daripada orang lain, termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tuhan tutup yang ni, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok ayat ni 3 tuan-tuan ya. Bukan 3 ayat, dia satu ayat tapi pembahagian 3 benda. Pertama, perintah
beri maaf, maafkan orang. Nombor 2, tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala maafkan kamu? Nombor 3, Allah Ta'ala tu maha pengaaf, pemaaf, pengampun. Satu ayat ada 3 benda Tuan sebut. Ayat ni tuan-tuan sebenarnya turun kepada Nabi satu kes yang menimpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuhan tegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni. Allah Ta'ala menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun kena tegur tuan-tuan. Siapa Abu Bakar ni? Bapa mertua Nabi, sahabat Nabi. Apa lagi dia? Dia adalah khalifah yang pertama selepas Nabi wafat. Abu Bakar teman Nabi dalam berhijrah. Banyak jasa Abu Bakar ni tuan-tuan. Tapi kena tegur juga oleh Allah. Jadi kalau orang baca Quran kena atas kepala kita, janganlah kita marah. Tuhan tegur kita tu, lagi banyak Quran yang menegur kita. Jadi ayat ni menegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab ketika itu berlaku satu peristiwa. Dipanggil peristiwa Aisyah difitnah. Konon-kononnya ada skandal dengan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Dalam satu rombongan Nabi bawa Aisyah pergi sekali. Bila balik ke kota Madinah, singgah di sebuah tempat untuk berehat, qada hajat dan sebagainya. Masa berehat tadi, Aisyah turun. Ialah adalah hal peribadi nak buat, nak qada hajat dan sebagainya. Jadi bila turun, sahabat tengok dia turun, okeylah berehat semua. Kemudian masa dah time nak balik, Aisyah pun naiklah atas unta dia. Dia ada penutup tu. Bila nak naik, semua tengoklah Aisyah dah naik, okeylah selamat. Semua boleh bergeraklah balik ke Madinah. Tapi Aisyah meraba-raba kalungnya hilang. Dia turun balik daripada tunggangan untanya, pergi tempat yang dia pergi tadi, dalam kegelapan malam di tengah padang pasir mencari kalungnya hilang. Tapi dia turun balik, seorang pun tak tengok. Jadi rombongan tadi balik ke Madinah, beranggapan bahawa Aisyah ada di atas unta. Bergerak, tak lama bergerak, Aisyah pun jumpa kalung dia, pergi balik, ada rombongan dah. Dia dah terlepas, dia tertinggal. Sebelum itu Nabi dah bagi satu arahan, perintah kepada seorang lelaki, sahabatnya bernama Safwan bin Mu'attal. Kamu, seorang kamu duduk belakang sekali, ya, kutip apa-apa barang kami yang terjatuh dan tercecir. Jadi dia tengok-tengok, ada seorang perempuan. Dia perhati dari jauh, dia bawa perempuan, isteri Nabi je. Masya Allah. Lalu dia turun daripada untanya, dia bagi berdansyah naik atas unta. Dia pimpin tali unta berjalan kaki sampai ke Madinah, subuh, cerah. Orang munafik tengok. Masya Allah, skandal, viral di kota Madinah. Konon-kononnya Aisyah ada hubungan sulit dengan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Viral, orang munafik yang viralkan benda ni. Wahyu tak turun. Nak jelaskan isu sebenar. Nabi tunggu wahyu ni, tunggu wahyu. Sementara menunggu wahyu tu macam-macam jadi. Termasuk ada seorang saudara, yakni kerabat keluarga Abu Bakar Siddiq, namanya Mistah. Mistah ni orang susah. Selama ni Abu Bakar duk tanggung dia, bagi bantuan makanan, bagi bantuan tu, bagi bantuan ni. Jadi dia percaya. Betul dia kata. Betul. Dia tengok skandal tu, tak tahu betul tak betul. Memang tak betul pun. Tapi Aisyah balik tu tengok, dia percaya betul dia skandal kata. Abu Bakar Siddiq marah. Lama ni aku duk tanggung hidup hang. Hang tahu dah. Aku duk bagi bantuan, kau percaya pula anak aku duk skandal. Marah Abu Bakar Siddiq. Dia kata apa? Aku bersumpah selepas ini aku tak akan bantu lagi kau Mistah. Turun ayat, maafkanlah, belapan dada lah, relax. Belapan dada tu relax, belapan dada, ya. Tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Turun ayat ni khusus untuk Abu Bakar Siddiq, tegur dia. Tapi untuk kita juga. Kenapa Allah Ta'ala defend Mistah? Dia kan percaya. Kenapa Allah Ta'ala macam defend Mistah lah? Sebab Mistah ini adalah salah seorang daripada 313 orang yang memasuki dan terlibat dalam perang Badar. Siapa-siapa yang pergi perang Badar, Allah Ta'ala ampunkan dosanya terdahulu dan yang akan datang. Kalau nak itu dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab dia ahli perang Badar.
Itu istimewanya perang Badar. Siapa yang 3 atau 13 orang tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Tak buat lagi, tapi Tuhan ampun dah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu kita kadang-kadang kita bergaduh dengan orang. Turun ayat ni tuan-tuan nak beritahu, tengok dulu siapa orang kita bergaduh tu. Siapa yang kita tak nak maafkan dia tu. Tengok yang kita tak nak maafkan, kau ni marah semua kat orang ni. Siapa orang tu yang kau tak nak maafkan dia ni? Orang tersebut ialah mak aku sendiri. Boy. Mak dia bergaduh tak nak maafkan mak dia. Aku tak maafkan mak aku. Aku takkan pijak lagi rumah dia. Aku takkan tengok lagi dia. Sebab apa? Sebab aku kahwin dia tak restu. Dia nak suruh aku kahwin dengan sekampung dengan mak tu. Namanya Senah. Allahu Akbar. Marah kat mak. Ayat nak cerita, tengok dulu orang tu, kita tak nak maafkan dia. Orang tu banyak jasa tak dalam hidup kita. Mak kita banyak jasa. Mengandungkan kita 9 bulan, bukan 9 hari. 9 bulan daripada perut yang kempis jadi perut membonyok. Beban, makin membonyok, makin beban hidup dia, badan dia. Kemudian tu tak kira lagi, dia beranak. Beranak bertarung antara hidup dengan mati. Itu pun doktor tanya, berapa cm dah nurse? Baru 2, tak boleh. Suruh dia buka lagi. Berapa cm dah? 4, tak boleh. Buka lagi. Siang kawan tu nak buka berapa cm lagi. Suami tak tahu, suami relax je. Ya Allah, baby girl, baby boy. Yang kawan tu kena buka. Nurse, macam mana nurse dah lewat ni? Tak ada pilihan doktor. Okey, siapkan gunting. Gunting pula langsung jadi luas. Langsung budak tu boleh keluar. Sakit tak gunting ni? Cuba tuan-tuan ambil gunting, sekali gunting telinga ni. Nampak kan dia lebih sikit, gunting telinga ni. Agak-agak setengah mana, sakit tak sakit? Okey lah, bius. Pergi jumpa nurse, bius dulu telinga ni, bawah ni. Ya, bius betul gunting. Sakit juga. Tapi itulah pengorbanan seorang ibu yang kita tak nak maafkan dia. Dahlah mengandung, beranak pula, sakit kalau gunting lagi. Bila dia gunting, baru buka CM tu besar sikit, baru boleh keluar baby, dia tengok baby tu, dia lupalah sakit dia senyum. Alhamdulillah, cukup sifat. Dia pun rehat pun bukanlah tidur terus, masih lagi mamai apa semua. Okey nurse, jahit pula. Sakit tak jahit? Jahit guna apa? Besi tu, jarum besi tu. Jahit. Yang dia gunting tadi tu. Allahu Akbar. Tengok marah kat mak, tak nak maafkan mak. Siapa mak kita dan siapa kita? Lu siapa? Tak nak maafkan mak. Allah, itu pun lagi mak menyusukan kita. Kalau seekor nyamuk kacau kita, satu rumah dia spray. Yang main mak ni. Garang tak garam mak, tengoklah mak binatang, ibu binatang tuan-tuan. Saya tengok seekor ibu ayam duk jaga anak-anak yang kecil ni tuan-tuan. Burung helang turun nak makan anak dia boleh lawan. Dia tu ayam je boleh lawan burung helang. Burung helang tu terkejut. Ui, engkau lagi helang dia aku. Kalah burung helang tu. Masya Allah. Sebab apa? Ibu. Bila kita besar, nak menikah dengan orang lain, kita tak nak maafkan mak kita. Allah Akbar. Bergaduh dengan ayah, tak nak maafkan ayah. Saya tak akan pijak lagi rumah yang lepas ni. Tak apa, ayah tak nak jadi wali, tak apa. Saya akan kahwin dekat selatan Thailand. Wali hakim. Oh, anak perempuan tu tuan-tuan, bisa bona. Tak nak makan ayah. Sedangkan sejak dia kecil sampai dia masuk universiti, keluar universiti, siapa tanggung? Daripada susu dia, pamper dia, baju dia, basikal dia, toy semua tu, sampai yuran-yuran, sekolah rendah, menengah, pasti tadika lagi, sampailah kolej, sampailah universiti. Semua siapa bayar? Ayah yang bayar. Ayah tak pernah komplain pun. Tak pernah merungut pun. Nak duit, bagi. Padahal kawan tu fikir, mana duit nak cari ni, nak gagal kat mana, nak cekau kat mana duit ni, ya Allah, anakku nak masuk universiti besok. Ya tuan-tuan. Saya pernah jumpa, dia tak bawa duit, masuk universiti di Pantai Timur. Mujur kawan saya ni bagus. Baik, orang kaya. Dia beritahu bagian pendaftar universiti, mana-mana ibu dan ayah yang tak mampu nak bayar yuran, kau beritahu aku. Beritahu aku, kau bayar dulu, aku bayarkan kau. Masya Allah, ada.
Tapi semangat suruh anak belajar tu cari jugalah tuan-tuan. Meminjas sana meminjas ni, gadai tanah, jual lembu. Ya, demi anak. Saya baca kat Mesir saya tahu tuan-tuan. Jual tanah sebab anak nak baca kat Mesir. Seronok ayah ni jual tanah. Allah. Tiba-tiba anak besar nak nikah dengan orang lain, orang tiga dalam hidup dia. Tak maafkan ayah. Tak pernah tuan-tuan sebelum ni, selepas ni, atau selama-lama saya akan jumpa seorang ayah yang mana bila anaknya berkahwin dan dapat kerja, dia buat satu file, man. Sekejap. Apa ada file ni? Nak beritahu, man. File apa, ayah? File ni, file segala bil-bil yang ayah beli macam-macam barang kau sejak kau lahir sampailah kau masuk universiti. Ayah nak claim ni. Ada? Sampai kiamat takkan jumpa. Tapi kenapa nak bergaduh dengan ayah? Tak nak maafkan ayah. Betul tuan-tuan. Sifat hak kita sebut ni, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin, bawa sampai kita mati. Maafkan orang dan minta maaf daripada orang. Itu sifat amalan yang mulia. Tuan-tuan, makanan dah sampai belum? Dah, makanan dah sampai belum? AJK? Tak ada. Saya nak berhenti dah ni, nampak cerah. Saya kalau gelap saya tak berhenti sebab takut tuan-tuan ambil selipar orang lain. Dah cerah saya berhenti lah. Sambung lagi kan? Ke AJK makan dulu ni? Senyap. Dah dapat? Dah makan sampai dah? Dah sampai dah? Alhamdulillah, tengok orang kuat. Dia sponsor. Tuan-tuan akhir sekali lah. Akhir lah. Dah memang dapat dapat isyarat sampai dah. Saya nak landing ni. Pukul 7 saya landing tuan-tuan. Saya takkan lajak dah. Sebab tuan-tuan ada macam-macam lepas ni kan, kenduri dan sebagainya. Landing. Kesimpulan. Tuan-tuan dalam hati Allah, Nabi seorang pemaaf. Sangat pemaaf. Contoh, pada tahun 8 Hijrah, Nabi pergi buat pembukaan kota Mekah. Nabi kepung bandar Mekah dengan 10,000 orang sahabat. Tuan-tuan bayangkan, Mekah tu Masjidil Haram kan landai, lembah, kiri kanan tu gunung. Jadi orang Mekah tak tahu siapa yang datang buat gunung, bukit. Jadi 10,000 orang sahabat tiba-tiba dah sampai kat Mekah dah. Oh, kelang kabut orang Mekah, kelang kabut. Tentera-tentera musyrikin Mekah kelang kabut. Musuh-musuh Islam kelang kabut. Termasuk yang kelang kabut ialah Ikrimah anak Abu Jahal. Nabi dekat-dekat sampai kota Mekah, ada seorang tentera tanya, "Ya Rasulullah, hari ini kita balas dendam." Nabi kata, "Tidak. Hari ini hari berkasih sayang." Subhanallah. Padahal yang lawan Nabi dalam perang Badar siapa? Tua. Yang lawan Nabi dan tentera Uhud siapa? Tua. Yang lawan Nabi dan tentera dalam perang Khandaq siapa? Orang tua. Tentera-tentera tua. Jadi bila sampai kota Mekah dah kepung. Ya Rasulullah, hari ini kita balas dendam. No. Hari ini hari berkasih sayang. Nabi masuk kota Mekah, terkejut beruk orang Mekah. Siapa-siapa masuk dalam rumah dia, dia selamat. Tapi Nabi tak nak perang. Nabi tak nak bunuh orang. Masuk rumah sendiri, selamat. Siapa masuk rumah dia selamat. Siapa masuk dalam Masjidil Haram dia selamat. Siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Nabi nak suruh semua orang selamat. Sebab Nabi ni sebarkan sejahtera. Islam tu assalam, Islam tu sejahtera. Lalu ada seorang yang rasa tak selamat, namanya Ikrimah anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Komandan tentera musyrikin Mekah yang lawan Nabi dalam perang Badar. Terbunuh dia. Anak je lawan juga. Lari dia. Nak lari ke mana? Dia bertanya isteri dia, "Abang terpaksa lari ke Yaman sebelum Muhammad bunuh abang." Naik kuda dia pun pecut lari. Isterinya cepat-cepat pergi jumpa Nabi. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi pun terima keislaman dia. "Ya Rasulullah, Tuan maaf tak suami saya?" Cepat-cepat ni cakap ni. "Maaf tak suami saya?" "Maaf." "Tuan kenal tak siapa suami saya?" "Tak kenal." "Suami saya Ikrimah anak Abu Jahal." "Oh, kenal." "Dia dah lari ke Yaman, takut Tuan bunuh dia. Boleh tak saya nak kejar dia, bawa dia balik ke Mekah?" "Boleh." "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak bukti bahawa anda dah maafkan dia? Saya nak selendang." Nabi bagi selendang. Cepat-cepat ambil selendang, dia naik kuda, dia pecut kejar suami dia. Masya Allah. Dari jauh suami tengok siapa kejar aku ni, tengok berabuk kan, kuda kan berabuk pada pasir.
berdebu pada pasir, dia ketemu tu tengok isteri dia. Ayah buat apa ni? Jangan ikut abang ke Yaman. Tak, ayah nak bawa balik abang ke Mekah. Engkau nak suruh Muhammad bunuh aku? Tak, Muhammad itu pemaaf bang. Dia suruh bawa balik abang ke Mekah. Apa buktinya? Ni selendang dia. Masya Allah, balik ke Mekah. Dekat-dekat nak sampai depan Nabi, Nabi kata kat para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, jangan sesiapa ada di antara kamu yang menghina bapaknya Abu Jahal, sebab ia akan kecil hati anaknya Ikrimah yang masih hidup. Tengok Nabi jaga tuan-tuan. Kalau Nabi nak pancung boleh lah. Tak. Jangan cakap tentang Abu Jahal ya. Sebab yang kecil hati anaknya Ikrimah. Lalu tuan-tuan nanti Allah, Ikrimah makin hampir duduk depan Nabi. Wahai Ikrimah, masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi ajak dakwah masuk Islam. Kata Ikrimah, nanti dulu wahai Muhammad. Nanti dulu. Tengok-tengok lu. Belum sekarang lagi. Belum sekarang. Kalau aku suka aku masuk Islam. Tak apalah kalau begitu, Nabi kata. Dia pun tengok, dia ikut Nabi semua. Tak Islam lagi, ikut Nabi perang. Dia pun ikut Nabi perang juga. Akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Tuan-tuan, dia masuk semua peperangan. Sebab nak qada balik, nak tebus balik dosanya lawan Islam dulu. Sampailah peperangan terakhir, peperangan Yarmouk. Dia mati syahid dalam peperangan Yarmouk. Gugur syahid. Bapaknya terbunuh dalam perang Badar, masuk neraka. Dia gugur syahid dalam peperangan Yarmouk, masuk syurga. Bapak masuk neraka, anak masuk syurga. Bapak kafir, anak Islam. Sebab apa? Sebab Nabi pemaaf. Nabi berjiwa pemaaf. Nabi berjiwa besar, berlapang dada, maaf. Kalau tidak, Nabi tak maafkan. Oh, aku tak maafkan suami kau. Dah kat Yaman mungkin kafir mati dah. Tapi Nabi berjiwa pemaaf, mati Islam, gugur syahid, masuk syurga. Akhir kalam tuan-tuan, rahmati Allah. Marilah sama kita bermaaf-maafan. Tak kira syawal ke tak syawal, minta maaf dengan orang dan maafkan orang lain. Itu satu amalan yang baik. Dan ingatlah kata-kata seorang ulama, seorang pujangga yang terkenal. Dia kata apa? Memang memaafkan tidak akan ubah masa silam. Sejarah tetap ada. Tetap ada sejarah. Ya, sejarah kahwin tak dapat restu pun semua kan. Memang ada sejarah. Bergaduh ke semua. Memang tidak akan padam masa silam. Tetapi memaafkan itu akan merubah masa depan. Jadi baik, ya, jadi harmoni, jadi apa lagi? Bertangkup balik keluarga menjadi besar, ya. Sebab apa? Sebab memaafkan tidak akan mengubah masa silam, tapi dia akan ubah masa depan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini, lebih kurang 3,000 orang yang hadir. Subhanallah ya. InsyaAllah kumpulkan lagi orang, sama-sama kita meriahkan surah yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta banyak-banyak. Jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.